Okay, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, pertama sekali kita berkenalan sedikit ringkas dengan penulis kitab ini, Syekh Abdullah ibn Abdul Rahim Al-Bukhari, yang mana beliau merupakan guru saya pada tahun 2004. Saya belajar dengan beliau untuk menyempurnakan tesis kecil saya untuk menamatkan ijazah sarjana muda, yang mana beliau guru saya dalam bidang hadis. Dan Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari ini merupakan pensyarah Universiti Islam Madinah dari Fakulti Hadis, dan beliau merupakan murid kepada tokoh-tokoh ulama besar di Saudi pada hari ini. Antara saya kira yang terkenal dan banyak namanya disebut, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, salah seorang guru beliau. Demikian juga Syekh Nasir Al-Faqihi, dan demikian juga Syekh Muhammad Aman Al-Jami, dan juga Syekh Ubaid Al-Jabiri, dan juga Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi. Ini di antara tokoh-tokoh ulama-ulama Salafi yang saya kira nama-nama mereka menjadi sebutan, dan ada juga daripada kalangan mereka memiliki pendirian-pendirian yang agak kontroversi dengan semasa. Namun saya kira apa yang paling penting ilmu beliau, dan apa yang paling penting manhaj beliau, manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah, dari sudut akidahnya, dari sudut kefahamannya, dari sudut kecenderungannya dan pendiriannya. Dan kita akan dapat hayati melalui cara beliau menulis, yang mana sebenarnya tulisan ini disusun semula daripada ucapan beliau dalam satu majlis yang akan disebutkan nanti. Jadi itu ringkas tentang Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari. Masih muda usianya. Saya rasa baru masuk awal 50-an mungkin. Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari yang mana beliau masih ada lagi sekarang di Universiti Islam Madinah. Tuan-tuan dan puan sekalian, tajuk yang saya pilih daripada salah satu tulisan ataupun ucapan beliau, Haqqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita berbicara soal hak manusia, hak kita, hak pemimpin, hak rakyat, hak ibu bapa, hak anak-anak, hak suami, hak isteri. Sekarang kita membicarakan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita fahami dan perlu kita tunaikan perkara-perkara tersebut. Tuan-tuan dan puan sekalian, muka surat 5, muqaddimah dia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. فهذا تفريغ لمحاضرة كنت قد ألقيتها في أحد جوامع مكة المكرمة ضمن سلسلة حقوق الشرعية التي نظمها القائمون على دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية بمكة المكرمة، وكانت بعنوان حق النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت المحاضرة في 18 ربيع الثاني 1429 من Hijri. Maksudnya dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam tulisan beliau ini, dan beliau memulakan dengan ucapan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa ba'd. Kata beliau, ini merupakan satu tulisan yang dikeluarkan daripada muhadarah, yakni ceramah beliau, ucapan beliau, yang mana beliau berikan ucapan ini dalam salah satu majlis di sebuah masjid di Makkah Al-Mukarramah. Yang mana majlis ini ada satu program yang diadakan, iaitu berkaitan dengan siri al-huquq syar'iyyah, hak-hak dan tanggungjawab yang dituntut dalam agama ini menurut syarak, yang mana disusun oleh mereka-mereka yang mengadakan daurah, satu seminar Imam Muhammad bin Abdul Wahab As-Salafiyah di Makkah Al-Mukarramah, dan ia bertajuk Haqqun Nabi, yakni tanggungjawab kita ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan ini, program ini, pengisian ini berlangsung pada 18 Rabiul Awal 1429 Hijrah. Dan kemudian kata dia, waqad raghiba al-ikhwah
في دار أضواء السلف المصرية للطباعة والنشر في طبعها بعد أن فرغوها فأذنت لهم في ذلك بعد أن راجعتها ووثقتها. Dan ada kawan-kawan saudara-saudara kita daripada Dar, yakni Dar Adwa' Salaf Masriyah ni, maknanya satu syarikat percetakan Adwa' Salaf, nama dia Al-Masriyah, yang mana mereka ini menyatakan keinginan untuk cetak buku ni. Ucapan dia tu depa nak cetak, nak jadikan buku. Dan aku berikan keizinan kepada mereka setelah aku rujuk dan setelah aku membuat penilaian terhadap apa yang telah mereka tulis. Dia cek balik lah, maknanya dia ceramah tu, kemudian ditulis balik ceramah dia, dan dia buat semakan atas ceramah tersebut, baru dia bagi izin untuk mereka cetak. Maka keluarlah buku ni. Maka dia kata di sini, "Fallahu as'al an yanfa'ani biha wa an yanfa'a qari'aha wa kullaman sa'a fi nashriha." Maka Allah Subhanahu wa taala, demi Allah Subhanahu wa taala, aku mohon moga-moga memberikan aku manfaat daripada apa yang dapat kita kongsikan ini, dan juga memberikan manfaat kepada pembacanya, dan memberikan manfaat kepada sesiapa yang menyebarkannya. Wa an yuthabbitna jami'an 'ala al-islam was sunnah. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita semua di atas Islam dan di atas sunnah. Innahu sami'un mujib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar dan Maha mujib, yakni Maha mengabulkan segala permintaan dan permohonan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ini di mukadimah dia bagi tahu dekat kepada kita, tulisan ini adalah hasil daripada ucapan dan ceramah dia. Clear kan? Okay. Kemudian buka muka surat seterusnya, mukadimah dia bagi ucapan dia. Okay, tadi mukadimah kitab, ini mukadimah bagi ucapan dia. Muka surat 7. Selang muka surat selepas itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ni saya tak payah terang panjang, ringkasnya ia adalah khutbatul hajah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan dalam sebahagian daripada ucapan-ucapan alu-aluan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam membaca khutbah apa? Nikah. Sebab tu kalau dengar betul-betul siapa hak nikah, nak kata nikah hari depan ni nikah belaka dah. Yang menikah dia akan dengar tu imam akan baca khutbatul hajah. Tapi heran, bila khutbah nikah dia pun boleh baca yang ni. Tapi bila orang bagi ceramah baca yang ni, dia berkata Wahabi. Itu masalah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ini khutbatul hajah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia umumnya menyebut tentang perkara-perkara asas, basic berkaitan dengan segala petunjuk tumai daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah berhak memberi petunjuk, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak menentukan hidayah seseorang. Kalau Allah nak bagi hidayah pada seseorang itu, tidak akan ada sesiapa pun yang mampu untuk mengubahnya. Adapun bagi seseorang yang Allah nak sesatkan dia, tidak ada sesiapa pun yang mampu untuk pastikan hidayah baginya, tentukan hidayah baginya. Itu very clear. Okay? Dan kemudian dipenjelaskan tentang akidah kita, persaksian tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Persaksian bahawasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pensuruh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beberapa ayat-ayat Al-Quran tentang takwa, tentang asas-asas Islam, tentang prinsip-prinsip kemanusiaan. Yang mana Allah ciptakan lelaki dan wanita tujuannya untuk meletakkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang berkata benar,
tentang hasil daripada kata-kata yang benar itu, yuslih lakum a'malakum, dia akan memberikan kepada kamu, memperbaiki segala urusan dan amalan kamu, diampunkan dosa-dosa kamu. So jadi dia dan kemudian disusuli dengan penutup bagi khutbatul hajah ini, ucapan alu-aluan ini ditutup dengan apa? Tentang prinsip sunnah dan lawannya bid'ah. So ini maknanya sebelum kita nak berucap tu, kita dah memberikan keyakinan bahwasanya kita bercakap ni, kita nak sampaikan sesuatu petunjuk milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu milik Allah. Kita bagi mengingatkan manusia tentang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingatkan manusia tentang sunnah dan lawannya bid'ah. Itu saja sebagai satu mukadimah. Okey, jadi ulasan panjang saya tak perlu sebab yang ni kita dah faham. Seterusnya, next muka surat. Kemudian dia kata di sini, فإني أحمد الله إليكم أيها الإخوة الكرام أن هيأ لنا هذا اللقاء في هذا المكان المبارك في هذا البلد المبارك، وأسأله عز وجل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمال والأوقات، وأن يجعلها لوجهه خالصة إنه سميع مجيب. والمحاضرة التذكيرية لنفسي أولا ثم لإخواني ثانيا هي بعنوان حق النبي صلى الله عليه وسلم. Maka sesungguhnya aku memuji Allah Subhanahu wa taala, ahmadullah, aku memuji Allah Subhanahu wa taala kepada kamu semua, wahai ikhwah yang dihormati. Marilah sama-sama kita berada dalam pertemuan ini, di tempat yang barakah ini, di negeri yang berkat ini, yakni Makkatul Mukarramah. Dan aku memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada aku dan kamu semua dengan apa yang bakal kita cakap dan bakal kita dengar, dan memberikan berkat kepada kita semua, kami dan kamu semua, pada usia kita, pada amalan-amalan kita, pada masa-masa dan waktu kita. Dan moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia segala apa yang kita lakukan ini hanya kerananya, yakni ikhlas kerananya. Sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha mengabuli segala permintaan dan permohonan. Dan tajuk peringatan yang bakal ku sampaikan ini adalah untuk diriku yang pertama, dan kemudian untuk saudara-saudaraku yang kedua. Ia bertajuk hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata dia lagi, wala syakka lada dhawil uquli wal albab ayuha al-ikhwati al-kiram anna al-kalam 'an asy-syurafa wan nujaba wal fudala wal uqala ya'khudhu bil albab wa ya'siruha fa innal asma'a tata'attaru bi dhikrihim wa tashra'ibbu al-a'naqu ila sama'i siyarihim kaifa wa in kana al-kalamu 'an sayyidin nujaba wa imam asy-syurafa alaihi salatu wassalam sayyidil awwalin wal akhirin Muhammad bin Abdullah salawati rabbi wa salamuhu alaihi. Dan tidak syak lagi bagi golongan-golongan yang ada akal dan memiliki kefahaman yang dalam, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya penceritaan tentang golongan-golongan yang mulia, golongan-golongan yang berkelebihan, yang cerdik pandai dan ada kelebihan, golongan-golongan yang berakal, maka ia memerlukan satu tumpuan, satu tumpuan, yakni satu penganalisaan, dan perlu kepada satu ikatan yang kuat. Sesungguhnya pendengaran kita ini tata'attaru bidzikrihim. Pendengaran kita ini akan jadi seronok bila kita cerita tentang mereka. Yakni cerita tentang orang mulia, cerita tentang orang-orang yang ada kelebihan, cerita tentang orang yang cerdik pandai, cerita tentang orang yang bijak. Biasanya kita akan seronok dengar cerita orang yang macam ni. Dan dia kata, yang mana dia tashra'ibul a'naq ila sama'. Dia akan menjadikan tengkok manusia itu terangkat, nak bagi tumpuan nak dengar. Kemudian dia kata di sini, kaifa wa innal kalam wa in kana al kalam an sayyidin nujaba. Dan bagaimana kalau tentang orang yang hebat-hebat pun kita dah nak bagi tumpuan dan pendengaran untuk kita dengar tentang dia, bagaimana pula dengan orang kata apa, kepala ataupun ketua bagi sekalian para orang cerdik pandai, yang mana tidak bukan ia adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Mursalin, pengurusi, ketua bagi sekalian para Nabi dan Rasul.
iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata la syakka, seterusnya, penegasan seterusnya, anna al-hadith anhu wa an haqqihi wa huququhu kathiratun ala ummati la adhunnu anna al-maqama yafi biha walakin hasbuna an nadhkura bi jumlati min al-huquq wa kama yuqal hasbuna min as-siwar ma ahata bil mi'sam. Dia kata tidak syak lagi bahawasanya bahawasanya penceritaan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tentang hak baginda sangat banyak yang dipertanggungjawabkan ke atas umatnya. Maka aku tak melihat bahawasanya tulisan ataupun ucapan ini melengkapi kesemuanya. Akan tetapi memadai aku memberikan beberapa jumlah, beberapa jenis tanggungjawab yang perlu kita tunaikan. Seperti mana ada kata-kata hikmah, kata-kata penyair, hasbuna minas siwar ma ahata bil mi'sam. Ini kata memadailah gelang perhiasan tu dia pakai takat pergelangan tangan bagi perempuan. Takkan pakai sampai lengan. Dia memadai dia. Bagi sampai takat lengan, cukup sampai takat ni. Jadi maknanya Syekh nak abang kat sini, aku cerita banyak ni pun dah cukup dah. Kita tak payah nak abang orang kata aku ada gelang, tunjuk sampai takat ni, tak payah. Kalau kita pakai takat ni pun orang dah tahu dah dia ada gelang. Dia itu dia pepatah dia, hasbuna minas siwar ma ahata bil mi'sam. Mi'sam ni merujuk kepada pergelangan tangan, siwar ni maknanya gelang, perhiasan yang kita pakai. Okey. Kemudian dia kata walaysa limithli an yataqaddama baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam fil kalami an hadhihi al-huquq wa innama hiya at-tadhkir wa dhikra tanfa'u lil mu'minin. Dan bukanlah aku orang yang layak, dia cakap dalam tawaduk rendah diri, untuk menyatakan sesuatu yang sesuai untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhannya, akan tetapi memadai ucapanku ini sebagai satu peringatan, dan peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Seterusnya muka surat 9. Dia kata di sini, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam arsalahu Allah rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira, basyiran liman amana bihi wa saddaqahu wa amala bi sunnatihi wa ata'a amrahu, wa nadhiran liman kafara bihi wa sadda wa radda sunanihi wa hada an tariqatihi. Okey, maksudnya Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala utuskan sebagai rahmat untuk alam ini. Basyiran, memberi berita gembira, wa nadhiran. Nadhiran ni memberi apa? Peringatan. Okey, ini jelas. Ini jelas disebut di dalam hadis Nabi SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utuskan kau yang Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam secara umumnya. Dan kemudian Nabi sebagai pembawa khabar gembira. Khabar gembira apa yang Nabi SAW bawa? Apa yang Nabi bawa khabar gembira yang Nabi SAW bawa? Agama Islam. Nabi SAW bawa Al-Quran, Nabi SAW bawa As-Sunnah. Khabar gembira memberikan petunjuk manusia ke syurga. Khabar apa yang lebih gembira daripada janji syurga? Tak ada. Khabar yang paling gembira bagi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulnya adalah janji syurga. Itu khabar paling gembira. Dan peringatan apa yang paling menakutkan manusia yang beriman kepada Allah dan Rasul? Peringatan tentang neraka. Tidak ada apa-apa peringatan yang lebih menakutkan bagi manusia melainkan peringatan tentang neraka, ataupun peringatan yang boleh membawa manusia ke neraka. Nak ingatkan, kalau tinggal salat, maka syirik, neraka. Perkara-perkara tersebut dia connected. Dia connected benda tu. Macam contoh kebaikan syurga, dia connected. Dia tak boleh terpisah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kemudian disebut lagi di sini bagi mereka-mereka yang beriman kepadanya dan membenarkannya dan beramal dengan sunnahnya dan mentaati perintahnya, dan peringatan bagi golongan-golongan yang kufur padanya. Okey, tadi Bashir tadi ni memberikan kabar gembira bagi siapa? Beriman kepadanya, membenarkannya, beramal dengan sunnahnya, mentaati perintahnya. Detail sekali lagi dia main dengan dalil-dalil semua, jangan mibak. Okey. Dan kemudian peringatan bagi siapa? Bagi orang yang mengkufurinya,
bagi golongan yang berpaling daripadanya, bagi golongan yang menolak sunnahnya dan memilih jalan selain sunnahnya. Hamba beringat, ini pesanan yang cukup jelas saya kira. Dan kemudian dia kata lagi sini, arsalahullahu rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala utuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk alam. Bila kata rahmat untuk alam ni dia luas. Dia merangkumi manusia, merangkumi segala sesuatu yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Semua. Sebab tu bila bercakap soal menjaga kebersihan, tuan-tuan dan puan sekalian, menjaga kesihatan, dulu masa my H1N1, dulu di lama ada H1N1, tahun 2009, 2010. Masa mula-mula keluar dulu, yang orang cerita berkenaan dengan rata ceruk, orang cakap bab khinzir dia. Babi sana, babi cakap sini, babi cakap sana, babi cakap babi ni mudarat, sebab haram babi semua, dan cerita macam-macam. Sedangkan zaman Nabi SAW, bahkan zaman sahabat sendiri, mereka dah ada kalau sesuatu tempat itu terkena wabak, seperti mana Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia kuarantin. Dia tak bagi bermusafir ke tempat yang kena ta'un, dan orang di tempat yang kena ta'un tu jangan bermusafir ke tempat lain. Ni konsep apa ni? Di kuarantin. Kita dah bercakap pada hari ni, tapi mereka dah bercakap daripada dulu lagi. Apa yang saya nak ceritakan di sini, itu soal alam yang orang kurang relate benda ni dengan agama. Sebenarnya ia sebahagian daripada agama yang telah diajar didik oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maknanya rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi ni untuk alam secara keseluruhannya. Untuk mukmin, orang beriman, untuk kafir. Nabi rahmat juga kepada orang kafir. Rahmat apa? Rahmat keselamatan untuk mereka, rahmat kesejahteraan, rahmat menjaga hak-hak mereka. Selama mana mereka tidak menyakiti kita dan melanggar hak-hak perjanjian yang termeterai antara kita dengan mereka. Nabi jaga semua. Bukan kata Nabi jaga hak orang Islam je, tak. Jaga hak orang kafir juga. Jaga alam. Jaga udara, jaga kebersihan. Jaga tumbuh-tumbuhan, jaga tanam-tanaman, jaga tanah. Semua dijaga menunjukkan rahmat. Jaga haiwan. Bahkan dalam satu perbincangan, kadang-kadang orang terlupa bincang hak-hak jin. Jin pun ada hak tak? Hak-hak jin. Apa hak-hak jin? Manusia tak boleh bergantung pada jin. Itu hak dia. Kita tak boleh bergantung kepada dia. Itu hak dia. Kalau kita bergantung kepada dia, kita telah melanggar hak dia. Contoh hak manusia. Hak manusia sesama manusia. Kita tak boleh mempertuhankan dia. Kita jangan tengok hak ni dari satu bentuk yang positif sahaja. Hak Nabi tak boleh kita mempertuhankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak jin tak boleh kita berta'abbud, beribadat kepadanya, memujanya, tak boleh. Dan demikian juga hak-hak jin ni Nabi tak bagi kita beristinja dengan menggunakan tulang. Kenapa Nabi kata? Pasal apa? Tulang adalah makanan dia. Lepas tu tak boleh. Maknanya bila kita tak beristinja dengan tulang, kita buang tulang tu, bererti kita menunaikan hak jin. Jangan nak minta pula, aku dah bagi tulang ang ni, bagi aku sikit. Tak boleh lah. Nanti dia jatuh syirik. Tapi maknanya Nabi SAW diturunkan sebagai rahmat untuk alam secara keseluruhannya, menunaikan hak semua makhluk Allah di atas muka bumi. Baik. Seterusnya, dia kata lagi di sini, liyakhrujan nasa minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Wa qad kunna ala syafa hufrati minan nar kidna an naqa'a fiha fanajjana Allah bisababihi minha. Dia kata di sini, dan sesungguhnya kita ni dah dekat sangat dengan neraka. Hampir kita terjatuh ke dalamnya. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada neraka dengan mengutusnya. Bayangkan tuan-tuan dan puan sekalian, bagi orang yang tak sampai dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia. Kita sampai. Kita dapat belajar. Dalam mungkin ada kawan-kawan kita yang masih muda lagi, belajar, mampu mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mampu mengenal peranan dan tanggungjawab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang yang tak sampai kepada dia dan tak diperjelaskan dengan betul kepada dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini nak bagi satu rahmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah azza wa jalla,
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Okey, secara keseluruhannya, jangan kamu berpecah belah. Ingatlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu, yang mana satu ketika dahulu kamu bermusuhan, maka Allah satukan hati-hati kamu, maka kamu dengan nikmatnya jadi bersaudara, dan sesungguhnya kamu telah dekat dengan neraka, tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan kamu dengannya. Dengan perpaduan atas asas Islam. Siapa yang Allah hentak untuk bawa Islam? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Surah Ali Imran ayat 103. Kemudian dengan seterusnya, hadzal nabiyul karim arsalahu Allahu rahmatan lil alamin nuran faraqallahu bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ghathi was samin wa bainal zulmati wad dhiya. Ini nabi yang Allah Subhanahu wa taala utuskan sebagai rahmat untuk alam ini, cahaya. Cahaya ni kita kena hati-hati tuan-tuan sekalian, ni bukan nabi dicipta daripada cahaya. Memang sebahagian maksud ataupun terjemahan tafsiran dalam Al-Quran bila Allah sebut nur, akan ada ayat yang seterusnya nanti, nur ni merujuk pada Nabi SAW. Tapi bukan Nabi dicipta dari cahaya. Salah 100%. Tanpa khilaf. Bahkan pendakwaan tentang Nur Muhammad ini, dicipta segala makhluk daripada Nur Muhammad ini, adalah satu pendakwaan yang batil. Okey? Kalau nak kata hadis tu telah dinilai palsu oleh para ahli ilmu, para ulama-ulama hadis. Jadi tak payah sibuklah nak pertahankan hadis-hadis pasal Nur Muhammad ni. Ini bukan pasal soal kunut. Kunut ni kita masih boleh. Tak ada masalah, bismillah pelan, kita masih boleh angkat tangan, menyatakan ini isu yang diperselisih oleh para ahli ilmu, khilaf tentangnya. Adapun soal Nur Muhammad ini, soal yang sama sekali kita tak boleh berikan ruang, ataupun sama sekali kita tidak boleh mengiktiraf dan meletakkan ia salah satu daripada perkara yang khilaf. Ini bukan perkara khilaf biasa. Khilaf ni pun ada khilaf-khilaf yang boleh kita hormati, dan ada khilaf yang tak boleh kita terima. Khilafut tadad, dia khilaf yang antara dalil nas yang sahih dengan satu maklumat yang palsu. Dalam hadis sahih riwayat Ahmad, apa kata Nabi? Inna awwala ma khalaqallah al-qalam. Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah qalam, pena. Automatically cerita tentang Nabi itu nur, cahaya Muhammad ni, makhluk pertama tercipta adalah satu penipuan dan pemalsuan. Nabi sebut dalam, Allah sebut atas lisan Nabi SAW, innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Aku merupakan bashar, manusia seperti kalian. Bezanya aku dengan kalian, aku diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian tak ada. Itu jelas sekali. Maknanya ini bukan soal zikir Nur Muhammad tu. Zikir Nur Muhammad tu satu bab, cerita lain pula. Ini saya cerita kepercayaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicipta daripada cahaya, itu satu cerita palsu. Sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia dicipta daripada apa? Semua manusia daripada air mani. Dicipta daripada air mani, dan kemudian daripada Nabi Adam alaihissalam yang dicipta daripada tanah. Dicipta daripada tanah. Adapun kita manusia selepas Nabi Adam alaihissalam dicipta daripada air mani. Oh, tak boleh kata Nabi dicipta daripada... Lah, Nabi mengaku. Bila cerita Allah cerita dalam Quran ni, itu pengakuan daripada Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, itu yang kita imani. Sebab sekiranya Nabi tercipta berbeza dengan manusia biasa tercipta, yakni asas dia tu, soal kemuliaan bab lain, syaraf, kedudukan, status, automatically kita lebih jauh lebih rendah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemuliaan. Tapi soal penciptaan itu sama ke beza? Sama dari sudut air mani, Nabi melalui air mani. Tuan-tuan dan puan sekalian, ia bukan ditanam tanpa seperti mana yang berlaku kepada Isa alaihi salam. Tidak. Penciptaan Isa alaihi salam berbeza dengan penciptaan lain. Isa diwujudkan, dibentukkan di dalam rahim ibunya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam hasil daripada perkahwinan Abdullah dengan Aminah. Oh, yang ni kita kena clear. Dan bila cerita benda ni, sebenarnya kita berbangga. Kita bukan, orang kata bila cerita benda nak rendah-rendahkan Nabi, tak. Bukan merendah-rendahkan Nabi SAW.
mengiktiraf Nabi manusia biasa, namun dia adalah orang yang paling kuat menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, paling kuat beribadat kepada Allah, walaupun dia manusia biasa, walaupun dia ada rasa penat, letih, walaupun dia ada rasa lapar, dahaga, walaupun dia susah kehidupannya, walaupun dia ditekan. Kalau dia jenis kebal, jenis tak lapar apa semua, boleh terbang, kita tak bincang pasal dia. Pasal dia berbeza dengan kita. Nak buat apa kita cerita pasal dia? Kita tak boleh nak ikut. Kita memang tak, dia tak makan, dia memang jenis tak lapar. Kita lagi lapar lah. Nak buat kerja macam mana? Nak dakwah macam mana? Dia tak lapar. Dia memang tak makan, dia memang anak panah, terbang apa semua, memang patah semua. Jadi jatuh jadi biskut Mary. Dia lagu tu. Kita tak boleh. Tak. Dia perang, dia cedera, patah giginya, pecah berdarah mukanya, pengsan, diserang oleh musuhnya. Dalam realiti kehidupan. So tak ada alasan untuk kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, yang tu saya kira tak perlu diulas panjang lagi, kita pun dah faham dah. Cuma saya nak sentuh sikit lah pasal disebut nur ni. Sekejap lagi pasal kita jumpa tafsiran nur dalam Quran juga ada maksud merujuk pada Nabi SAW. Jadi orang kata ni menunjukkan Nabi adalah cahaya atau dia bukan Nabi dicipta daripada cahaya. Kata di sini yang mana Nabi diutuskan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmat untuk alam ini, sebagai cahaya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi untuk membezakan di antara al-haq dengan yang batil, dan di antara perkara yang buruk dan perkara yang baik, dan di antara kegelapan dan juga cahaya. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Wahai ahli kitab, telah datang kepada kamu rasul kami, datang kepada kamu rasul kami yang mana menjelaskan kepada kamu banyak perkara yang kamu tukhfuna minal kitab, yang kamu sembunyikan daripada kitab ni. Okey, wa yu'fu an katsir, dan dia akan memaafkan banyak perkara-perkara. Telah datang kepada kamu daripada Allah Subhanahu Wa Taala cahaya dan kitab yang cukup jelas. Tukhfun ni maksudnya yang disembunyikan daripada kamu. Baik ahli kitab ni ada yang lurus, seperti mana Waraqah bin Naufal, seperti mana subhanallah Zaid bin Amr bin Nufail, yang mana dia ni tak pernah jumpa dengan Nabi SAW. Dia teman dan rakan seperjuangan Waraqah bin Naufal, yang mana Waraqah bin Naufal kekal dalam ahli kitab. Dia tinggal Arab Quraisy, Arab Jahiliyah sebelum Nabi diutuskan lagi, sebab dia tak boleh terima sembah berhala secara fitrah. Zaid bin Amr bin Nufail, dia tinggal, dia tak mau. Lepas tu dia kata akan datang seorang Nabi ni, nanti kalau hampa jumpa dia, hampa kirim salam kat dia. Dan para sahabat Nabi mengingati kisah tersebut, menyampaikan salam Zaid bin Amr bin Nufail kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW menjawabnya. Tuan-tuan dan sekalian, jadi ini sebenarnya tauhid ni dia fitrah. Tak boleh tengok lama-lama manusia akan berfikir banyak enggak Tuhan ni, jadi dah sembah ni. Jadi dia berfikir sendiri secara fitrah. Okey. Jadi sebagian ahli kitab ni tersembunyi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Mereka tak tahu. Ada tapi tak tahu bagaimana. Jadi diutuskan Nabi untuk menjelaskan hal ini. Dan dimaafkan perkara-perkara lalu yang hampa tak tahu apa semua, setelah dimaafkan, diampunkan. Dan kemudian kata al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, Abu Ja'far ibn Jarir At-Tabari, dia kata, al-Imam Mufassirin, ulama tafsir yang terkenal, pada menjelaskan ayat ini, bila dia jelaskan telah datang kepada kamu nur cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang jelas. Dia kata yakni bin nuri Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan cahaya dalam ayat ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang ni dia ambil takat ni, dia tak ambil habis. Tuan-tuan sekalian, tu dia kata Muhammad daripada cahaya, tak salah. Ibn Jarir At-Tabari jelaskan apa? Allazi anara Allah bihil haqq. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Muhammad ini dengannya cahaya kepada petunjuk. Baik, wa azhara bihil Islam, dan menzahirkan Islam, wa
mahaqqa bihi syirk wa mahaqqa bihi syirk, dan menghapuskan syirik, fahuwa nurun liman istanara bihi sallallahu alaihi wasallam yubayyinu bihi al-haq, dan dia adalah cahaya yang mana di bawah cahaya ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan al-haq, kebenaran kepada manusia. Itu maksud dia Muhammad sebagai nur. Bukan Muhammad dicipta daripada nur lain. Yang dicipta daripada cahaya siapa dia? Khuliqatil malaika min nur. Malaikat dicipta daripada cahaya. Wa khuliqatil jan min nar. Dan dicipta jin, yakni merujuk pada syaitan, itu adalah dicipta daripada api. Clear kan? Okey. Kemudian muka surat seterusnya, la aqul ayyuhal ikhwah, aku tidak berkata wahai saudara-saudaraku, al hayatu kanat dhallaman qabla bi'thatihi lianna hadha la yakadu yaghibu an ahadin. Aku tidak berkata wahai saudaraku bahwasanya kehidupan ini semuanya merupakan gelap. Maknanya manusia berada dalam situasi kegelapan sebelum daripada diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana la yakadu yaghibu an ahadin. Maknanya benda ni bukan semua orang tak tahu akan bakal datangnya dan bakal hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, dia akan membenarkan Nabi SAW. Yang mengikuti ajaran Isa alaihi salam, dia akan membenarkan Nabi SAW. Jadi bukan aku kata semua orang tak ada. Sebab tu macam wujudnya Waraqah bin Naufal, Zaid bin Amr bin Nufail. Maknanya orang-orang ni walaupun mereka tak jumpa dengan Nabi SAW, sebelum Nabi diutuskan lagi, mereka dah percaya, mereka dah beriman, mereka dah menolak syirik. Tuan-tuan dan puan sekalian. Okey? Dan aku juga tidak berkata wala aqul, okey, inna dhulma kana muntashiran, sesungguhnya kezaliman itu banyak tersebar kata cerok, lianna hadha la yajhaluhu ahad. Sebab benda kezaliman ni tak semua orang boleh terima. Even orang musyrik kafir pun yang ada pada hari ni, realiti pun boleh terima ke pembunuhan orang di Syria, pembunuhan orang di Palestin. Ada sebahagian ni pun tak boleh terima. Okey? Dan wala aqul, dan aku tak berkata inna syirka qad ataba wa daraba yamnatan wa yasratan fil ard lianna hadha ya'qiluhu kullu ahadin. Aku tak berkata syirik ni semua sekali, kanan kiri atas muka bumi ini bertebaran semua. Tak, sebab orang yang berakal lama kelamaan dia juga akan berfikir. Kadang-kadang dia balik pada fitrah, tak boleh terima syirik ni. Tuan-tuan dan puan sekalian. Okey? Tetapi dia kata falamma ba'atha Allah Muhammadan jaa'a ma'ahu al-haq wa zahaqa al-batil ja'at ma'ahu al-hayah wa jaa'a ma'ahu an-nur wal huda jaa'a ma'ahu al-'adl wa mahallahu bihi syirk. Apabila Allah Subhanahu wa taala utuskan Muhammad, datang bersama dengannya kebenaran dan menghapuskan kebatilan. Datang bersamanya kehidupan, datang bersamanya cahaya dan petunjuk, datang bersamanya keadilan, dan Allah menghapuskan syirik. Jadi Nabi diutuskan ni bukan untuk bawa hak sahaja, bahkan untuk hapuskan batil. Dia mesti berjalan serentak. Sebab tu kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, hafizahullah, dia kata, aku tak kata kehidupan manusia ni semua dalam kesesatan. Tak, ada kebaikan juga di kalangan mereka. Aku tak kata semua syirik atas muka bumi. Tak, ada juga yang fitrah berbalik kepada tauhid. Aku tak kata kezaliman semua atas muka bumi. Ada juga manusia yang tak zalim. Tapi datangnya Muhammad, dia bawa tauhid, dia menyeru manusia menolak syirik. Dia bawa sunnah, dia menyeru manusia menolak bid'ah. Dia bawa cahaya, dia menyeru manusia menolak kegelapan. Dia bawa al-haq, dia menyeru manusia menolak kebatilan. Itu kerja Nabi SAW
Sebab tu jadi payah, sebab kena berkelahi orang. Dekat mana kena berkelahi ya? Bukanlah kita bisa berkelahi, tapi maksudnya bila kita bawa benda ni, automatically akan ada pertembungan. Pelik kalau dakwah ni tak ada siapa bertembung dengan dia. Pelik kalau dakwah tak ada siapa pun bertembung dengan dia. Pelik. Wah, dia ni boleh belakang ni. Tak ada siapa bertembung. Sebab tu tak pelik bila orang komen ustaz ni macam ni, ustaz ni macam ni, ustaz ni macam ni. Kita tak pelik. Pasal apa? Pasal sekiranya apa yang disampaikan tu bertepatan dengan Quran, sunnah Nabi SAW, ada manusia bertemu dengan dia, kita tak pelik. Itu adalah perkara yang Nabi SAW bawa. Kalau tidak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi takkan ada pertembungan. Lebih utama untuk Allah licinkan dan permudahkan segala urusan baginda SAW. Tapi untuk dijadikan ibrah, pengajaran bagi kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi Allah letakkan dugaan yang lebih dahsyat, beribu kali ganda daripada kita. Supaya kita ingat dan lihat bahawasanya demikianlah fitrah dakwah. Tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab tu dia kata di sini, rawal Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan. Tengok sini ya. Ini menarik. Anna Ata ibn Sa'id qala laqaitu Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Kata Ata ibn Sa'id, sesungguhnya aku bertemu dengan Abdullah ibn Amr, bukan Umar, Abdullah ibn Amru ibn Al-As. Okey. Faqultu, aku berkata kepada dia, akhbirni an sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Taurah. Bagi tahu kepadaku tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Taurat. Sebab Abdullah ibn Amr bin Al-As antara sahabat Nabi yang hebat dan menguasai kitab Taurat. Tuan-tuan sekalian. Lianna Abdullah bin Amr kana lahu ilmu bi Taurah. Kerana Abdullah bin Amr ni dia adalah antara sahabat Nabi yang alim dengan ilmu kitab Taurat, maka kata dia, ajal, ya aku kami beritahu dekat engkau. Wallahi innahu lamawsufun fi Taurah bi ba'd sifatihi fil Quran. Demi Allah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam disifatkan di dalam Taurat itu seperti mana disifatkan sebahagian sifatnya di dalam Al-Quran. Maknanya ada disebut sebahagian itu ada dalam Quran. Dan disebut di dalam Taurat itu sebahagian dalam Taurat itu hanya ada sebahagian dalam Quran. Okey. Dia kata apa di sini? Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyin anta 'abdi wa rasuli sammaytuka al mutawakkal laisa bifadhin wala ghalidhin wala sakhab fil aswaq. Lagi sambung ni, baca muka surat ni berabil. Wahai Nabi, sesungguhnya kami utuskan engkau sebagai saksi, sebagai membawa khabar gembira, sebagai memberi peringatan dan juga memberi peringatan dan juga sebagai disebut di sini hirz. Hirz ini maksudnya sebagai benteng penjagaan bagi mereka-mereka yang buta huruf, lil ummiyin. Ummiyin ni merujuk kepada orang Arab. Anta abdi, engkau hambaku, engkau rasulku. Aku menamakan kamu sebagai mutawakkil. Okey? Laisa bifadhin. Bukanlah engkau tu datang dengan kata-kata yang bahasa yang kasar, dan juga bukan engkau itu datang dengan cara yang keras. Dan juga bukan engkau itu mendatang dengan suara yang keras. Bahasa tak kasar. Kadang-kadang orang lembut, bahasa kasar. Okey? Sikap pun sikap dia bukan sikap yang keras. Dan juga bahasa dia pun bukan bahasa yang keras. Suara dia bukan suara yang deras, suara kuat. Okey? Dan seterusnya bukan suara fil aswaq, seperti mana suara orang dalam pasar. Orang dalam pasar ni kalau jual ikan sekilo RM3, sekilo RM3, siapa nak dengar? Dia kena, "Bang, ikan sekilo RM3, sekilo RM3." Yang tu baru dia. Ni bukan jual ikan tau. Ustaz Abu Abil mai tengok jual ikan tu. Dia bukan seperti itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wala yadfa'u bis-sayyi'ati as-sayyi'ah. Sila, fadhil. Tuan-tuan dengar bagi clear ni nak. Wala yadfa'u bis-sayyi'ati as-sayyi'ah. Okey. Dan Nabi SAW tidak menolak
menolak sesuatu keburukan itu dengan keburukan. Ini cerita dalam Taurat ni. Abdullah ibn Amr ibn Al-As cerita tentang Nabi SAW seperti yang dia faham daripada kitab Taurat. Nabi tak datang tolak keburukan dengan keburukan. Maknanya kerja Nabi apa? Kerja Nabi nak kena tolak keburukan. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran kata Allah, idfa' billati hiya ahsan. Kamu nak tolak sesuatu keburukan itu, tolak dengan cara yang terbaik, bukan dengan cara yang buruk juga. Tak boleh. Dan kemudian dia kata di sini, walakin ya'fu wa yaghfir. Tetapi datang dengan sifat memaafkan dan datang dengan sifat pengampunan. Walan yaqbidahu Allah Azza wa Jal hatta yuqima bihi al-millat al-auja. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mematikan, yakni mewafatkan baginda sallallahu alaihi wasallam selama mana tak selesai dia menegakkan al-millah al-auja. Millah auja ni apa? Auja ni maksudnya ketempangan. Selama mana Nabi tak tegakkan balik satu agama yang tempang, Allah Subhanahu wa taala takkan wafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi mai buat apa? Bukan sahaja sampaikan kebenaran, nak kena perbetulkan kebatilan. Tolak kebatilan. Tempang, nak kena tarik bagi betul balik. Tulang tu dah terkeluar daripada dia punya sendi dia, nak kena tarik masuk balik. Ia bukan satu hal kerja yang mudah, ia satu hal yang sangat menyakitkan. Bi an yaqulu, supaya manusia itu berkata, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Fayaftah biha a'yunan umyan wa adhanan summan wa quluban ghulfa. Okey. Yang mana dengan kalimah ini dia akan membuka mata-mata yang buta. Orang buta jadi celek. Tuan-tuan sekalian, ini kerja dakwah ni. Dan membuka telinga-telinga bagi dengar balik, telinga yang pekak. Selama ni tak nak dengar Quran dan Sunnah, dah dengar cerita manjang. Ceramah pun nak pergi dengar cerita, ustaz tu tak cerita. Dia ada cerita. Masalahnya kita ni orang Melayu ni hikayat banyak. Jadi dia suka dengar hikayat, cerita dia memanjang. Tapi kita dah buka balik telinga yang tak dengar, kita bagi dengar. Okey? Dan kemudian waquluban ghulfa, dan hati yang ghulfa ni yang la tafqah, yang maknanya hati yang dia tak faham selama ni, kita bagi faham. Ini kerja dan kerjaya dakwah Nabi SAW. Hadihi, kata Syekh Abdul Bukhari, hadihi sifatuhu sallallahu alaihi wasallam indahum fi Taurah. Ini sifat yang Allah Subhanahu wa taala yang telah diberitakan tentang Nabi, kata Abdullah bin Amr bin Al-As dalam kitab Taurat. Wa huwa kama qala radhiyallahu anhu wa ardah. Demikian yang Abdullah bin Amr ibn Al-As ceritakan. Apa sifat-sifat dia kita ringkaskan balik tadi ni. Satu, Nabi ni sebagai saksi. Kedua, Nabi sebagai mubasyir, khabar gembira. Ketiga, sebagai pemberi peringatan. Keempat, sebagai benteng penjagaan. Kelima, diutuskan untuk al-ummiyin. Al-ummiyin, orang yang buta huruf, merujuk pada bangsa Arab. Kemudian, yang keenam, engkau wahai Muhammad, engkau hamba aku. Tetap ingatkan Nabi itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, rasulnya. Ke-8, disifatkan Nabi sebagai al-mutawakkil. Okey, yang ke-9, seterusnya Nabi SAW ini datang bukan dengan cara kasar bahasanya. Ke-10, bukan ghaliz, bukan yang jenis orang yang keras, cengeng, bekeng ni, tak. Kemudian yang ke-11, sakhab. Nabi bukan sakhab, Nabi bukan orang yang menjerit-jerit suara keras, cerkah orang, tak. Yang ke-11, yang ke-12, Nabi SAW, dia tidak menolak keburukan dengan cara yang buruk. Okay? Sebab dia guna cara yang terbaik, cara yang penuh hikmah. Dan yang ke-13, Nabi SAW bersifat dengan sifat memaafkan. Yang ke-14, bersifat dengan sifat mengampun. Ampuni, yakni memaafkan juga maksudnya. Dan kemudian yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak wafatkan Nabi, melainkan setelah Nabi perbetulkan agama yang tempang. Bagi jadi betul. Dia panggil al-millatul auja, agama yang dah herot dah, herot. Tak herot.
Sengit. Kemudian ada sengit. Yang mana dia akan menjuru manusia yang ke-16. Sifat yang ke-16. Menjuru manusia kepada kalimah La ilaha illallah. Itu dia kerja dia. Yang mana dia akan menjadikan manusia yang buta itu celek. Yang akan menjadikan manusia yang pekak itu mendengar. Manusia yang hatinya itu tidak faham menjadi faham tentang agama. 16 sifat diceritakan di dalam Taurat tentang Nabi SAW. Ini ringkas yang diberi oleh Abdullah bin Amr bin Al-As seperti diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Kemudian hadha an-nabiyul karim ashraqat bi bi'thatihi al-ard diya'an wa dharha. Rawa at-Tirmidhi fi jami'ihi wa qala gharib sahih wa huwa sahih an Anas ibn Malik qala لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. Kata di sini, ini Nabi yang mulia yang telah bersinar, menyinari dia dengan terutusnya baginda SAW ke atas muka bumi ini cahaya dan kegembiraan. Bumi ini disinari dengan cahaya dan kegembiraan. Dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, dan beliau menyebut hadis gharib sahih. Adapun kata Syekh Abdul Bukhari, hadis ini hadis yang sahih daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, apabila hari Nabi SAW masuk ke Madinah, daripada sahabat Nabi Anas bin Malik, dia kata bila Nabi masuk ke Madinah, bersinarlah Madinah dengan cahaya. Dan apabila Nabi SAW meninggal dunia, gelaplah seluruhnya. Okey. Dan apabila kami para sahabat ni duk nafadna ala Rasulullah SAW, kami al-aidi, kami dengan tangan kami duk buang debu-debu di atas perkuburan Nabi SAW. Kami di sisi kubur Nabi ketika itu, wa inna la fi dafnihi hatta ankarna qulubana. Hati kami masih mengingkari pemergian Nabi SAW. Ini sifat sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Depa maknanya pengiktirafan Nabi datang itu dengan cahaya. Bukan cahaya dari sudut terang benderang secara hakikat perkara tersebut, tetapi ia bermaksud dengan petunjuk kebenaran. Dia membawa kegembiraan. Jadi macam kita katalah telah kembali sinar kegemilangan. Tuan-tuan dan puan sekalian, bukanlah kita ada cahaya, pasal lampu memang ada cahaya, tapi maknanya satu suasana yang kita rasa kebahagiaan dan kegembiraan. Itu yang dimaksudkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dan kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, daripada Jabir bin Abdullah, dia kata أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا قال إن شئتم فجعلوا له منبرا فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه يئن آنين الصبي الذي يسكن قال عليه الصلاة والسلام كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها رواه البخاري في صحيحه. Maksudnya daripada Jabir bin Abdullah, dia cerita ni macam mana kalau tadi manusia bergembira dengan kehadiran Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah. Ni dia cerita tentang pokok kurma. Kita pernah dengar lagu. Cerita pokok kurma yang menangis ketika mana Nabi berpindah. Sebelum ni Nabi membaca khutbah di sisinya, tapi Nabi berpindah setelah itu. Okay. Jabir bin Abdullah bercerita, dia kata Nabi SAW ni biasanya pada hari Jumaat Nabi akan bagi khutbah di sisi pokok, sebuah pokok ataupun pokok kurma disebut. Dan berkata seorang wanita daripada Ansar, seorang lelaki, dia kata, ataupun seorang lelaki, dia kata, wahai Rasulullah, nak tak kami jadikan bagi engkau satu mimbar, nak buat mimbar, bagi proper mimbar. Nabi kata, in syi'tum, kalau kamu nak buatlah. Maka mereka pun buat mimbar bagi Nabi SAW. Bila mai hari Jumaat, yang seterusnya, Nabi SAW berpindah pada mimbar yang baru. Mimbar lain, dia pindah ke mimbar yang baru.
Bila Nabi pindah ke mimbar yang baru, fasahatin nakhlatu siyahas sabi. Merintih dia, teriak. Pokok kurma ni teriak, bunyi teriak seperti teriak budak-budak. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian Nabi turun daripada mimbar Nabi mendekatinya. Mendekati pokok-pokok tadi ni. Ya innu aninas sabi. Dia macam merenggek macam budak-budak. Bunyi gitu. Pokok kurma ni. Sebab dia sedih Nabi tinggalkan dia. Yang mana yang sebelum ni Nabi duduk dekat dia, Nabi tinggalkan dia. Kemudian Nabi beritahu kepada para sahabat, kanat tabki ala ma kanat tasma'u min adh-dhikri 'indaha. Dia menangis sebab atas apa yang telah dia dengari dulu ni. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala di sisi dia. Dulu kita duduk dekat dengan dia, tapi hari ni aku berpindah jauh sikit. Jadi sebab tu dia bunyi, merenggek seperti anak-anak kecil yang inginkan sesuatu. Jadi nak abang bagi pokok kurma pun ada rasa jatuh kasih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula dengan kita pada hari ini? Jadi kita akan baca lagi tentang insya-Allah. Dan seterusnya dia kata, wa li hadza kana al-Imam al-Hasan al-Basri. Kerana itu Imam Hasan Basri rahimahullah, dia berkata, yaqulu ya ma'syarul muslimin. Dia berkata, wahai ma'syarul muslimin, wahai sekalian kaum muslimin. Wahai sekalian kaum muslimin, al-khashabatu tahinnu ila Rasulullah SAW syauqan ila liqa'i fa antum ahaqqu an tashtaqu ilaih. Pokok kayu boleh merenggek, merintih kepada Rasulullah SAW kerana rindu untuk bertemu dengannya. Padahal bukan jauh pun, pindah mimbar aja. Maka kita pada hari ini, kata Hasan al-Basri, Hasan al-Basri zaman dia zaman tabi'in. Dia sempat dengan sahabat Nabi, dia tak sempat dengan Nabi SAW. Dia kata pada orang di zaman dia kata, maka kalian lebih berhak untuk merindui Nabi SAW. Apa terjadi kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian kata lagi di sini, hadzal nabiyyu al-'azimul ladzi hadhihi ba'du sifatihi. Ini nabi yang agung ini, yang mulia ini, yang mana ini merupakan sebahagian daripada sifat-sifatnya. An-nasu ahwaju ila ma'rifatihi. Manusia ni automatically dia akan jadi macam memerlukan untuk sentiasa mengingati dia. Min haitsu, dari sudut al-imanu bih, iman dengannya. Wa tasdiqihi fi nubuwwatihi, membenarkan kenabiannya. Wa ittiba'ihi, mengikuti sunnahnya. Wa ta'zirihi. Ta'zir ni kita akan jelaskan dalam satu perbahasan khas tentang ta'zir ni. Wa tu'azziruh. Tu'azziruh ni merujuk kepada nusrah, tolong bantu dia. Okey. Wa tawqiru mengagungkan dia, membesarkan dia. Wa nusrati, tolong bantu juga. Asyaddu min hajatihim ila at-ta'am wasyarab. Yang mana keperluan untuk nak beriman dengan Nabi, membenarkan Nabi, ikut sunnah Nabi SAW, menolong apa yang Nabi SAW bawa, membesarkan, mengagungkan. Kemudian benda ni semua lebih berhak daripada keperluan kita terhadap makanan dan minuman. Bal ahwaj min hajatin ila al-hawa alladhi yatanafasunahu. Bahkan ia lebih utama daripada hawa, udara yang kita bernafas dengannya. Maknanya lebih utama tentang Nabi SAW untuk kita beriman, untuk kita membenarkan dan sebagainya. Fan Nabi SAW jaa bil mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Nabi SAW datang dalam keadaan cahaya yang terang benderang, siangnya seperti malamnya seperti siangnya. Tidaklah berpaling seseorang daripada ajaran ini melainkan dia akan hancur musnah. Ini juga tersabit dalam hadis Nabi SAW. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, fa anzartukum naran taladha la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Wal kalamu ayyuhal ikhwatul kiram fi babi huquqin Nabi SAW allati hiya mawdu'u muhadaratina al-yawm mulakhasuha aw jumlatuha. Ni sebenarnya ni kita nak baca mukadimah dia lagi tau. Kita tak masuk isi dia lagi. Kita mukadimah dia. Dia kata, saudara-saudaraku, perbincangan kita ni, dia kata, berkaitan dengan hak-hak Nabi, yang mana ia merupakan topik perbincangan kita pada hari ini. Secara ringkasnya,
conclusionnya, secara keseluruhannya dan juga ataupun secara jumlahnya. Ini yang aku nak cerita ke hangpa semua ni, yang aku nak cerita ni, ini aku nak cerita. Annaha, sesungguhnya ia al-kalam anil asli tsani min usul Islam, yang merupakan perkara asal yang kedua, usul yang kedua daripada usul-usul Islam. Wallati yantiqu biha al-ibadu daiman wa abadan fi qawlihim, yang mana setiap hamba manusia itu sentiasa dan sampai bila-bila akan berkata dalam ucapan mereka, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkara kedua lepas tentang Allah Subhanahu wa taala. Fakana la lizaman ala man nataqa biha ay ya'rifa hadhihi al-huquq, maka menjadi satu kemestian bagi manusia sesiapa sahaja yang menyebutnya, yang menutuknya, yakni menuturinya, okey, mengetahui tentang hak-hak allati aujabaha Allah jalla wa ala ibadihi li Nabi SAW, yang mana yang telah Allah wajibkan ke atas hambanya terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam. Liyaqumu bidzalika haqqal qiyam i'tiqadan wa qawlan wa amala, yang mana ia boleh jadikan perkara ni sebagai tanggungjawab dia, hak-hak dia, untuk dia mempercayai i'tiqad dan juga dari sudut perkataan dan juga dari sudut perbuatannya. Ini tanggungjawab kita, sama ada kepercayaan, perkataan dan perbuatan kita. Okey. Wa mimma yu'safu lahu wal asafu syadid, yang mana minta maaf lah dia kata. Maksudnya nak nabak sini minta maaf, dia kata anna jam'an minal muslimin, kerana ada sekumpulan daripada kaum muslimin taghibu anhum ma'rifatu hadhihi al-huquq. Taghib ni maknanya benda ni dia tak sampai dekat dia, tak sampai ghaib daripada dia, daripada mengetahui hak-hak ni. Au haqa'iqu hadhihi al-huquq, ataupun hakikat hak-hak ni dia pun tak tahu. Fatarahum ala tarafai naqidin baina ifratin wa tafritin, maka mereka berada di antara dua kelompok, sama ada ifrat ataupun tafrid. Sama ada di kelompok yang meninggalkan ataupun kelompok yang berlebihan. Berlebih-lebih pun ada, yang meninggalkan pun ada. Ada belaka dua kelompok ni. Imma muqassirun wa imma ghalin. Sama ada dia kurang tinggal ataupun dia melampau-lampau. Wa kila tarafai qasdil umuri dhamimun. Yang mana kedua-dua kelompok ini ia merupakan kelompok yang zamim, tercela. Fal wajibu ma'rifatu hadhil huquq, maka menjadi satu kewajipan kita mengetahui hak-hak ini, lil qiyami biha atamma qiyamin wa akmalahu, untuk kita sempurnakan perkara ini, melengkapinya. Wa huququn Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qultu kathiratun jiddan, seperti mana aku sebut sangat banyak. Lakinna natanawalu jumlatan minha mimma yunasibul maqam, akan tetapi aku akan ringkaskan di sini yang mana sesuai dengan apa yang kita nak bincangkan. Jadi dia baru bagi tahu topik dia nak bahaskan dalam kitab dia ni. Aku berkata, sayakunul kalam an hadhil huquq kama yali, akan perbincangan tentang hak-hak Nabi ini seperti berikut. Pertama, al-awwalan, al-haqqul awwal, hak yang pertama yang perlu kita tunaikan kepada Nabi, al-imanu bin Nabi SAW, iman kepada Nabi SAW. Wa hadha yashmalu matalib, dan ini ada beberapa matlab dia, ada beberapa subtopik dia. Subtopik yang pertama, makna iman bin Nabi SAW, maksud iman kepada Nabi. Subtopik yang kedua, nawaqidul iman bin Nabi, perkara-perkara yang boleh merosakkan iman kita kepada Nabi. Matlab yang ketiga, subtopik yang ketiga, adillatu wujubil imani bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-kitab wa sunnah, dalil-dalil tentang kewajipan beriman kepada Nabi daripada kitab Al-Quran dan Sunnah. Al-matlabur rabi', subtopik yang keempat, umumu bi'atsatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ila thaqalain, wa min dhalika i'tiqadu ikmalihi lid-din wa itmamihi ar-risalata ala atammi wajhi wa akmali bayan. Iaitu yang subtopik yang keempat ini, Nabi ini diutuskan untuk thaqalain, untuk manusia dan jin keseluruhannya. Okey, dan di antaranya akan dibahaskan dalam subtopik ini berkenaan dengan kepercayaan, i'tiqad, akidah bahawasanya agama ini dah sempurna. Risalah ini telah sempurna, yang ia telah datang dalam keadaan yang lengkap penjelasan.
Itu yang subtopik yang keempat. Kemudian topik yang kedua. Hak yang kedua, al-haqqu tsani fi ta'atihi wa ittiba'i sunnatihi. Tentang ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa tahtahu matlaban, dan di bawahnya ada dua subtopik. Pertama, adillatu wujubi ta'atihi minal wahyain. Dalil-dalil tentang kewajipan mentaatinya daripada dua wahyu, Quran dan sunnah. Itu satu. Kemudian subtopik yang kedua, ba'dun nuqulat an a'immati salaf ridwanullahi alaihim fi muharabati ma yunaqidu al-ittiba'. Sedikit nukilan, beberapa nukilan daripada imam-imam salaful ummah tentang memerangi sesuatu yang menyelisihi al-ittiba'. Al-ittiba' ni kena ikut. Tapi tiba-tiba ada pihak yang tak ittiba', dia tak ikut, dia buat benda yang bercanggah dengan apa yang Nabi bawa, yang sepatutnya diikuti. Jadi dia bawa beberapa statement, kenyataan ulama-ulama salaf terdahulu tentang memerangi perkara tersebut. Perang mengangkat senjata, kenyataan-kenyataan tentang bahaya benda ni lah. Itu maksud dia, statement-statement yang tegas dalam isu ni. Al-haqqu tsalits, hak Nabi yang ketiga, mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam. Cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqsamun nasi fiha, jenis-jenis manusia dalamnya. Bab cinta ni ramai cinta. Kita cinta. Kawan-kawan kita yang Yahanana tu pun cinta. Geng Syiah pun kata kami lagi cinta. Jadi cinta yang bagaimana? Dan jenis-jenis manusia. Wa ba'du alamat mahabbati, dan tanda-tanda bukti kecintaan seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian hak yang keempat, wujubu tauqirihi wa ta'ziruhu wa nusratuhu. Kewajipan memuliakan Nabi, kewajipan menolong membantu agama Nabi, menolong membantu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Baik. Bawah ni ada matalib, ada beberapa subtopik. Subtopik yang pertama, makna at-ta'zir, maksud ta'zir. Okey. Yang kedua, makna makna ta'zir dan makna tauqir. Subtopik yang kedua, mazahiru tauqirihi wa ihtiramihi fi hayatihi. Tanda-tanda seseorang itu memuliakan Nabi dan menghormati Nabi dalam kehidupannya. Subtopik yang ketiga, sikap umat ini dalam memuliakan Nabi setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subtopik yang keempat, contoh-contoh suar min ittiba'i wa tauqir sahabati wa tabi'in wa salafil ummati salihin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa contoh cara mengikuti dan beberapa contoh daripada sahabat Nabi tentang ittiba' mereka, tentang cara mereka ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cara mereka memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan sahabat Nabi dan juga tabi'in dan salafus salih. Thumma khatimatun khatamallahu lana wa lakum bi khair. Kemudian penutup, moga Allah Subhanahu wa taala menutupi perbicaraan ini dengan antara kami dengan kamu dengan penutup yang baik insya-Allah. Okey. Kita ambil tarik nafas 3 minit.